Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Farid. Kami dari kumpulan Mashraf ingin membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada kumpulan kami yang bertajuk apakah yang dimaksudkan dengan hadiri royah. Nama saya Firdaus Hakim bin Abdul Aziz. Saya akan memberi sedikit definisi berkaitan dengan hadiri royah dan seterusnya akan disambung oleh kawan-kawan saya yang lain. Sistem dirayah mempunyai pertalian yang rapat dengan sistem riwayat. Namun begitu, tidak semestinya apa yang diterima dalam sistem riwayat itu akan diterima terus dalam dirayat. Begitulah sebaliknya matan yang bertepatan dengan sistem dirayat kebanyakannya datang melalui sanad yang sahih mengikut sistem riwayat. Seterusnya saya akan serahkan perbentangan kepada kawan saya iaitu saudara Muhammad Amir. Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membincangkan satu tajuk berkaitan dengan apakah maksud ilmu hadis ad-dirayah. Ilmu hadis ad-dirayah juga boleh dikenali dengan nama lain iaitu usul al-hadis, ulum al-hadis dan mustalah al-hadis. Ilmu hadis ad-dirayah ialah satu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dengan menggunakan kaedah-kaedah sama ada hadis berkenaan boleh diterima iaitu makbul atau ditolak iaitu mardud dan yang bersangkut paut dengannya. Berdasarkan definisi berkenaan, kita dapat lihat terdapat dua skup pembincangan dalam ilmu hadis ad-dirayah. Yang pertama itu berkaitan dengan sanad dan yang kedua berkaitan dengan matan. Sanad ialah rangkaian perawi hadis yang diukur melalui sifat dan bilangan yang sampai kepada Rasulullah SAW, manakala matan ialah isi kandungan hadis berkenaan. Seterusnya kita beralih kepada skup perbahasan mengenai sanad dan matan. Skup perbahasan mengenai sanad yang pertama itu dari segi persambungan sanad. Setiap sanad haruslah bersambung dari perawi pertama hinggalah perawi terakhir. Tidak dibenarkan satu pengerangkaian sanad terputus atau tidak diketahui perawinya. Yang kedua itu berkaitan dengan kepercayaan sanad. Setiap perawi haruslah memiliki sifat adil dan dhabit, iaitu sifat kuat ingatannya. Dan yang ketiga iaitu keselamatan dari kejagalan. Dan yang keempat iaitu berkaitan dengan tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Seterusnya berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan mengenai matan. Yang pertama itu dari kejagalan pada makna kerana bertentangan dengan Al-Quran, akal dan sejarah. Dan yang kedua iaitu dari segi kata asing, iaitu kata-kata yang tidak bisa difahami berdasarkan makna yang umum. Untuk kita lebih fahami dengan lebih jelas, saya akan serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan dengan lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amir kerana memberi peluang kepada saya untuk meneruskan perbentangan ini. Okey, lahirnya hadis ad-dirayah ini adalah berkembang seiring dengan perkembangan hadis ar-riwayah. Sekitar pada tahun 40 selepas hijrah, telah timbulnya fitnah yang mana dipelopori oleh golongan Syiah dan golongan Ashabiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan dengan ahli sunnah, golongan ahli sunnah wal jamaah mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak yang menyokong pendapat mereka tetapi gagal. Hal ini menyebabkan mereka cuba memasukkan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Sehingga kan ulama hadis yang menyedari hal itu berusaha untuk membendunya. Usaha-usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan hadis yang menggunakan prinsip ataupun kaedah-kaedah serta istilah ilmu hadis seperti ilmu hadis marfu', maqtu', mursal, syadz dan sebagainya. Selain itu, antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang yang pertama yang memperkenalkan ilmu hadis ialah Iman Az-Zuhrah, iaitu pada tahun 124 Hijrah
dalam kitab risalahnya dan kitab alamnya yang dikarang oleh. Seterusnya saya akan mempersilakan saudara Firdaus Hakim untuk menerangkan penerangan selanjutnya. Terusan saya akan menyambung perbincangan dengan mengemukakan faedah mempelajari ilmu hadis dirayah. Yang pertama iaitu mengetahui perkembangan hadis dari semasa ke semasa. Yang kedua mengetahui tokoh-tokoh dan usaha yang telah dilakukan untuk meriwayatkan hadis. Yang ketiga mengetahui kaedah-kaedah yang digunakan dalam meriwayatkannya. Dan yang keempat iaitu mengetahui istilah-istilah dan kriteria yang terdapat dalam hadis. Sistem dirayah dimaksudkan di sini ialah sistem yang termasuk di bawah takrif istilah khusus dalam ilmu hadis. Antara takrif yang diberikan berhubung dengan sistem dirayah ini ialah seperti yang telah dikemukakan oleh Nawab Siddiq Hasan Khan bahawa ilmu dirayat al-hadis ialah suatu ilmu yang membincangkan tentang erti difahami daripada lafaz-lafaz hadis. Begitu juga maksud-maksudnya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa Arab dan peraturan-peraturan syariat, di samping bersesuaian pula dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan, di sini dapat saya simpulkan bahawa pemakaian sistem dirayat ini adalah suatu yang berlandaskan kepada Al-Quran Al-Karim dan amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia dan bijaksana. Antara ayat Al-Quran yang dapat disebutkan ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Mengapa tidak kamu berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata?" Surah An-Nur ayat ke-12. Saya rasa itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.